kita ingin membincangkan sedikit mengenai langkah alternatif untuk kita membantu institusi kesihatan awam di negara kita. Di mana dengan kes harian yang semakin melonjak dan tiada tanda-tanda akan turun, apa langkah alternatif yang perlu dilakukan segera bagi membantu institusi kesihatan negara? Dan semalam dilaporkan sebanyak 30 kluster baru COVID-19 dilaporkan di seluruh negara semalam dengan kluster komuniti mengatasi kluster tempat kerja. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata daripada jumlah kluster baru itu, 16 merupakan kluster komuniti manakala 8 lagi kluster tempat kerja. Dalam masa yang sama, arahan PKPD turut dipertingkatkan di banyak lagi lokaliti. Dan untuk bercakap berkenaan situasi semasa ini, kita terus bersama pakar perubatan kesihatan awam, ekonomi, polisi dan pengurusan kesihatan Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junaid. Syed Junaid di talian ketika ini. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Prof. Prof, kalau kita lihat apabila dikabarkan kluster komuniti kini melebihi kluster di tempat kerja, perlukah kontak tracing yang lebih efisien bila kes terlalu tinggi, terutamanya di Lembah Kelang pada ketika ini? Ya, terima kasih ya. Kontak tracing ataupun pengesanan kontak yang merupakan salah satu daripada kaedah yang konvensional dalam melakukan apa-apa tindakan untuk mengawal dan juga mencari kes-kes bagi mencegah dan juga mengawal pandemik. Walaupun teknik ini adalah merupakan teknik yang sering digunakan di konvensional, tetapi terdapat bukti-bukti yang jelas mengatakan bahawa teknik ini masih lagi berperan dan ada kajian yang baru dijangkakan didapati hampir sehingga 30% daripada kadar kematian yang disebabkan oleh COVID-19 dapat dikurangkan kalau kita mempunyai kontak tracing yang berkesan. Jadi sekarang ini kontak tracing yang dilakukan telah pun dilakukan beberapa modifikasi. Misalnya kalau dulu kita mengadakan lawatan daripada rumah ke rumah dan sebagainya, tetapi disebabkan kita mempunyai teknologi yang baru, maka kontak tracing dilakukan dengan menggunakan telefon genggam dan sebagainya. Jadi lebih mudah untuk dilakukan dengan menggunakan teknologi yang terkini. Namun begitu ada dua perkara yang biasanya menjadi penghalang kepada pelaksanaan kontak tracing yang berkesan. Pertama sekali adalah dari segi keperluan kaki tangan. Kaki tangan yang banyak diperlukan apabila kita nak melakukan kontak tracing yang berkesan, dan ini merupakan satu perkara yang sukar untuk kita laksanakan dengan berkesan kerana pada masa sekarang di negara kita mempunyai kes harian yang terlalu tinggi. Jadi kalau kita nak melakukan dengan berkesan kontak tracing ini, kita perlu meningkatkan kaki tangan yang terlibat, terutama sekali mereka yang melakukan kontak tracing secara terus dan juga mereka yang mengendalikan data-data yang telah pun dikumpulkan daripada kontak tracing tersebut. Aspek yang kedua dalam kontak tracing ini, kalau kita nak menjalankannya dengan berkesan, yang kedua kita memerlukan sokongan daripada ahli masyarakat yang baik. Misalnya apabila kita sudah melakukan kontak tracing, dikenal pasti cases dan juga dikenal pasti kontak, maka ahli masyarakat harus mengambil tindakan sewajarnya seperti mana yang dinasihatkan. Misalnya mereka dikenali tinggal di rumah, mengadakan isolasi dengan cara sukarela di rumah, dan juga mengikut peraturan-peraturan tidak bergerak di tempat ke tempat lain apabila mereka didapati ada merupakan satu kontak yang dengan kes-kes yang positif. Jadi dua perkara ini harus kita laksanakan. Tingkatkan jalangan staf yang mencukupi untuk melaksanakan kontak tracing yang berkesan. Yang kedua, ahli masyarakat harus diberikan pendidikan dan juga promosi kesihatan yang baik supaya mereka mengambil langkah-langkah yang berkesan. Prof, bercakap mengenai kontak tracing ini, jadi kita nak melihat dari segi keupayaan MySejahtera itu sendiri. Bagaimana agaknya Prof melihat dari segi keupayaan MySejahtera dapat memastikan ataupun dapat membuat kontak tracing, terutamanya bagi mereka ini yang pernah melawat di premis-premis ataupun di tempat-tempat awam ini. Bagaimana Prof melihat progresnya pada ketika ini? Ya. Dari perhatian saya kalau kita lihat di banyak negara di dunia ini, termasuk juga di negara-negara di Timur Tengah ini tempat saya berada sekarang, kita menggunakan sistem IT, aplikasi-aplikasi tertentu untuk melakukan kontak tracing.
Jadi kalau di Malaysia kita menggunakan Mak Sejahtera, ini merupakan satu langkah yang sudah benar sebenarnya untuk dilakukan karena kita menggunakan teknologi terkini. Tetapi walau bagaimanapun yang penting adalah aplikasi tersebut haruslah diperbaiki dari masa ke semasa dan juga mesti kita mempunyai satu kaedah supaya segala informasi maklumat yang diberikan oleh penduduk, oleh ahli masyarakat dalam Mak Sejahtera itu dikendalikan dengan baik dan harus ada respons time yang jelas. Kalau sekiranya kita tidak memberikan respon apabila ahli masyarakat melaporkan melalui Mak Sejahtera, mungkin mereka tidak mempunyai insentif dan juga tidak berminat lagi untuk menggunakannya dengan berkesan. Jadi pengurusan Mak Sejahtera itu harus kita tingkatkan kalau kita nak melihat kesan tadi, kesan yang baik di penggunaannya. Baik Prof, apa pandangan Prof? Bantuan atau tindakan segera ketika ini yang perlu diambil bagi membantu institusi kesihatan awam. Apa keperluan untuk kita meningkatkan dari segi kapasiti, fasiliti perubatan di Lembah Kelang terutamanya? Ya, kalau kita lihat dengan bilangan kes yang lebih daripada 15,000 saya lihat dalam sehari dua ini sudah pasti kita perlu meningkatkan kapasiti dari segi peralatan dan juga dari segi kaki tangan. Ya. Kalau kita lihat di sini dalam tempoh seminggu yang lepas sudah ada inisiatif di mana kerajaan mengambil langkah supaya perkhidmatan kesihatan swasta terlibat sama dalam mengendalikan kes-kes dan juga mengambil kes-kes yang bukan COVID daripada hospital-hospital kerajaan bagi memberikan ruang kepada hospital kerajaan, hospital swasta, hospital awam mengendalikan kes-kes COVID dengan lebih berkesan. Ini merupakan satu langkah yang baik supaya bilangan katil yang ada di pusat-pusat dan di hospital kerajaan dapat digunakan dengan lebih baik, mempunyai ruangan yang lebih besar, lebih banyak untuk dilakukan tindakan-tindakan. Namun begitu, beberapa perkara yang harus kita lakukan di antaranya adalah koordinasi yang penting dengan pihak swasta. Sehingga hari ini masih lagi belum diselesaikan masalah dari segi kaedah bagaimana hospital swasta tadi akan dibayar apabila mereka mengendalikan kes-kes yang dirujukkan kepada mereka, terutama sekali kes-kes yang bukan COVID. Ini harus kita selesaikan, harus dilakukan tindakan-tindakan segera supaya apabila pesakit dirujukkan, mereka tidak dikenakan bayaran yang tinggi dan kalau kerajaan tidak melakukan pembayaran, kadar pembayaran itu harus ditetapkan dengan jelas supaya tidak ada masalah-masalah yang besar dihadapi oleh pesakit. Pada masa yang sama, pemantauan yang lebih berkesan harus dilakukan supaya tidak ada penyalahgunaan kuasa, tidak ada penyalahgunaan daripada rujukan-rujukan yang dilakukan itu dan pihak swasta tidak melakukan charge yang begitu tinggi sehingga tidak mampu ditanggung oleh ahli masyarakat. Baik, terima kasih Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Ekonomi Polisi dan Pengurusan Kesihatan Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junid Syed Junid atas perincian itu.